Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Ini cerita di sebalik berita. Seperti biasa kita singkapkan kisah-kisah di sebalik segala berita utama yang kami bawakan kepada anda di saluran 501 setiap hari dan juga astro.com dan semua platform digital kami. Dan sudah tentu sejak beberapa jam lepas, hari ini berita didominasi oleh persoalan berkenaan dengan sama ada kita akan kembali kepada Perintah Kawalan Pergerakan Penuh PKP 1.0. Ada yang menggelarnya full lockdown seperti yang kita saksikan pada Mac tahun lepas apabila pandemik COVID-19 bermula di Malaysia. Social media juga syarat dengan perbincangan berkenaan dengan ini. Dan hari ini apabila negara sekali lagi memecahkan rekod kes harian 6,806 kes hari ini, perdebatan ini mungkin lebih hangat dari biasa. Tetapi masih lagi belum dipastikan. Apa yang kita tahu adalah ia akan diputuskan esok, sama ada ia akan diputuskan ataupun tidak secara keseluruhannya masih lagi belum kita ketahui secara pasti, dan sama ada jika ia dilaksanakan adakah ia betul-betul serupa dengan PKP 1.0 yang kita saksikan pada Mac tahun lepas. Ini kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan beberapa jam yang lepas. Dengarkan. Ya, itu antara langkah-langkah yang perlu dipikirkan oleh pihak berkuasa lah, khususnya Majlis Keselamatan Negara perlu memikirkan option yang perlu ada. Itulah perkaranya. Selama ini kita mengadakan PKP, PKPP, PKPB dan sebagainya, itu adalah langkah-langkah yang perlu diambil sama ada secara keseluruhannya ataupun secara bersasar, itu bergantung pada keadaan lah. Jadi tiada apa yang konklusif, sedikit berkias. Datuk Seri Taqiyuddin membayangkan bahawa full lockdown mungkin akan dilaksanakan tidak lama lagi, tapi masih lagi belum pasti. Keputusan itu akan dibuat esok, dan satu lagi perkara yang kita perlu ingat adalah jika keputusan itu dibuat esok, jika kita tak pasti sama ada pengumuman itu akan dibuat esok juga dan tarikh penguatkuasaannya bila. Itu semua kita tunggu dan lihat. Rakyat secara umumnya dan komuniti yang banyak melihat kepada sektor kesihatan dan aspek kesihatan tidak berbelah bahagi berkenaan dengan keperluan melaksanakan full lockdown atau PKP penuh maupun PKP yang kita saksikan di negeri-negeri seperti Selangor sekarang, melihat kepada situasi COVID-19 yang begitu meruncing, paling kritikal dalam sejarah pandemik ini melanda Malaysia. Tapi di dalam komuniti perniagaan dan ekonomi pula wujud dilema yang lebih besar, kerana ia sentiasa berkenaan dengan mengimbangkan antara kesihatan ekonomi dan kesihatan sebenar, nyawa. Saya mahu menyelami aspek perniagaan dan ekonomi sekarang bersama dengan Datuk Amir Ali Maidin. Datuk Amir Ali tidak asing lagi wajahnya kepada kebanyakan rakyat Malaysia. Beliau adalah pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, dan mungkin sukar untuk kita rangkumkan sentimen perniagaan berkenaan dengan sama ada patut ataupun tidak kita laksanakan full lockdown, kerana tidak ada seseorang ataupun 2-3 orang yang boleh mewakili semua. Tapi Datuk Amir Ali adalah Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra, dan Maidin menggaji kira-kira 8,000 orang pekerja di serata Malaysia. Kebanyakannya golongan B40 dan M40. Jadi segmen itu agak besar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, full lockdown PKP kita tak tahu lagi sama ada ia akan dilaksanakan ataupun tidak, dan kita tak tahu jika jika ia dilaksanakan SOP-nya betul-betul 100% serupa dengan PKP 1.0 yang kita saksikan pada Mac tahun lepas pada ketika COVID-19 mula-mula bertapak di Malaysia ini. Tetapi jika kita andaikan ia sama, daripada perspektif perniagaan dan ekonomi, adakah Datuk setuju dengan full lockdown PKP penuh ini? Saya rasa yang sekarang yang mustahil sekali ialah kita kena lockdown atau tidak, tak kena mengena dengan the number of cases. Macam hari ini 6,806. Boleh jadi esok 7,000 atau 8,000. Jadi dia tak kena mengena dengan kes. Sebetulnya kena lockdown atau tak lockdown, it depends on the capacity of our healthcare system and our hospital. Yang berkait rapat juga dengan kes harian baru setiap hari. Betul. Jadi sekarang masalah sekarang ni, kita punya kapasiti ke hospital ni dah penuh. Dah 100 lebih peratus. Jadi kena lockdown, tak lockdown is not an option. We have to lockdown.
Tetapi saya katakan kalau boleh, bila kita buat lockdown, kita buat apa? Kita buat lockdown 100% macam PKP 1.0, tapi mutlak sekalinya, nombor satu, pastikan taman rekreasi atau taman water itu tak tutup. Sebab people need to go out. Mereka kena berjalan. Tapi kita buat limit. 2 orang aja boleh keluar sekali. So at least mental fitness mereka usaha. Yang kedua, kerajaan kalau nak umumkan lockdown ni, pastikan financial aid for the business sector, financial aid untuk Q40, M20, mereka dapat subsidi. Yang mutlak lagi satu, bank kita semua ni kena bagi automatic zero interest rate moratorium. Wage subsidi yang pihak akan bagi kena turunkan kalau boleh daripada 500 orang sahaja, lebihkan katalah 2 atau 3,000. TNB, alam flora, kita punya air, kalau boleh, dulu mereka betul 15%, bagilah 50%. Ini semua mustahak. Jadi bila kita nak lockdown, it must be a package. Kita tak boleh buat lockdown saja. It's not as simple as that. But the most important yang kita tahu, lockdown is not the solution only. So, program vaksinasi kita ni, kita harus cepatkan. Saya faham, saya dengar YBKJ live telecast malam. They are waiting for the vaccine. Lebih kurang bulan depan, lagi banyak vaksin akan dapat. Tapi kalau boleh, saya katakan, bukalah the process of vaccination kepada hospital, the public hospital, the public sector. Bagi mereka dapatkan vaksin sendiri, mereka cakap mereka boleh dapat. Kenapa kita nak pegang? Bagi dia orang dapatkan vaksin, let them charge what they want to charge. Jadi kita ada option. Siapa nak bayar, bayarlah. Maksudnya RM300 macam kerajaan negeri Selangor jalankan, atau nak charge RM500. Sebab kita orang meniaga dirasa, baik kita bayar untuk vaksin, kalau kita boleh mencepatkan daripada seminggu, 2 minggu, kita kena hantar staff-staff itu swab test. Ya, itu antara kebimbangannya. Maaf Dato', itu antara kebimbangannya kalau kita buka penyediaan vaksin kepada hospital swasta, kerana kebimbangannya adalah ia akan berat sebelah terhadap mereka yang mampu untuk bayar dapatkan vaksin, dan mereka yang tak mampu bayar dapatkan vaksin, mereka akan keciciran. Sebetulnya YB Khairi Kamaluddin kata kerajaan dah dapat quota, mereka memerlukan untuk katalah 23 juta atau 30 juta vaksin. They already have that number of vaccine. It's a matter of time. Vaksin akan sampai dan semua rakyat dapat vaksin tu percuma. Sementara ni untuk mempercepatkan, sebab number ni naik hari-hari. We cannot do a perpetual lockdown forever. Because kita buat lockdown 2-3 minggu, kita buka balik, lepas tu kena lockdown lagi sekali. So, tak apalah. Siapa yang boleh bayar, bagi dia bayar. The most important is vaccination. People are vaccinated. We get the herd mentality, the herd thing, so that kurangkanlah the chances of people getting COVID outside. Okey, bagaimana pula kesannya? Saya tahu Datuk ada sebut berkenaan dengan moratorium perlu diteruskan dan sebagainya, subsidi dan sebagainya. Kita tahu juga organisasi-organisasi ini setuju ataupun tidak, semakin mereka mengatakan ataupun sekurang-kurangnya membayangkan bahawa kapasiti keuangan mereka tidak lagi mampu untuk terus memberikan moratorium, atau kerajaan kapasiti keuangan semakin sempit dan tertekan untuk memberikan subsidi secara berterusan selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana dengan peniaga-peniaga kecil? Kerana mungkin ada yang mengatakan Maidin boleh cakap sebab dia adalah organisasi yang besar, dia boleh survive dengan panjang, malah jika PKP penuh dilaksanakan pun Maidin akan masih lagi dibenarkan beroperasi. Tapi bagaimana dengan penjaja-penjaja di tepi jalan, peniaga bazar Ramadan yang kita lihat sebelum ini tak dibenarkan beroperasi? Mereka berharap pada gaji setiap hari. Saya setuju, Lokman. Sebab tu saya kata the lockdown will come with the caveat. Kita buat full lockdown, kerajaan kena memastikan B40 kita, peniaga bazar Ramadan, bazar-bazar kita semua akan dapat
katalah RM500 ke RM1,000 minima so that they can survive. It is very important. Nombor satu. Yang kedua ni, moratorium ni semua ni, bank ni, yang kita tahu 5 bank dapat keuntungan lebih kurang 40 bilion. Baru saya baca surat khabar. Jadi kalau kita buat moratorium untuk 2-3 bulan at zero interest, maybe it will cost the bank about 6 to 10 billion dollars. Saya rasa they can sacrifice the 10 billion dollar profit daripada dia buat 40 billion tu, dan tolonglah peniaga-peniaga kecil yang ada pinjaman. Tak apa, peniaga besar tu maybe tak payahlah. Tapi peniaga kecil ni, ramai yang micro enterprise yang pinjam 50,000, 100,000, mereka dapat moratorium, tapi moratorium. Dan jangan lupa kata, oh Maidin peniaga besar, tapi remember, banyakkan Maidin ni bukan saja kita ada essential service. Saya ada 27 food court yang saya kena tutup nanti. Food court kena tutup, 63 mall saya akan tutup. So, saya pun akan massive financial losses sebetulnya. Tapi we have to do. Life is more important than money. Life is the essence. Kalau kita boleh save one life, it's worth all the money. Okey, bagaimana pula dengan kita lihat, ya, mereka mungkin perlu mengorbankan untung katakan 10 bilion, tapi mereka argue bahawa ini akan memberi kesan kepada cash rolling dan sebagainya, akan memberikan kesan dan memudaratkan kapasiti bank untuk memberikan pinjaman dalam tahun-tahun akan datang kerana duit itu sudah pun berkurangan bergerak dalam pasaran dan bergerak dalam cash flow mereka, aliran tunai mereka. Saya rasa dia orang akan mengurangkan cash flow. Tapi peniaga-peniaga lain semua ni tak ada cash flow at all. Jadi apa yang lagi mustahak? Kurang cash flow untuk bank atau peniaga-peniaga yang kecil atau sederhana tak ada cash flow. I think they must have a heart lah. You know, kali ni bagilah. Hari tu dia bagi moratorium pun tengok tak berapa rugi sangat pun. Do you think they'll do that? Bank negara tak boleh kata people can ask for moratorium, because saya tahu ramai peniaga-peniaga kawan-kawan saya pernah minta, tak dapat. Bank akan bagi kepada orang of good financial standing. Sekarang ni ramai kawan-kawan kita ni dah masuk CITO, dah masuk Citrik, hutang ni tak bayar. Bukan kita punya peniaga ni dah terjejas lebih kurang pada satu tahun sekarang. Bukan semalam. Kita punya reserve pun semua dah habis. Datuk merupakan seorang former banker dan kini Datuk sudah pun berpuluh tahun berada dalam sektor peruncitan, bergiat rapat dengan usahawan Bumiputera dalam ekonomi dan sebagainya. So you've seen both sides of things. Adakah Datuk merasakan bahawa bank-bank sememangnya akan do the right thing dan berkorban sedikit angka dalam annual report mereka, prestasi keuangan mereka untuk membantu peniaga-peniaga kecil ini, atau adakah prestasi keuangan dan keuntungan masih lagi akan menjadi keutamaan? I don't think the bank will do the right thing, because bankers are known to be fair weather bankers. We really need the government and bank negara to force the bank to do the right thing. We know banks originally didn't want to do Bumiputera lending. Bank negara forced them to lend to Bumiputera. Force with quota. They have to do force. Otherwise, businesses will never say yes. That is the real world. Pejaja kecil di tepi jalan ini, Datuk, yang banyak bergantung pada pendapatan harian, adakah mereka patut dibenarkan untuk terus beroperasi seperti mana premis-premis, restoran, Maidin dan sebagainya? I think kalau kita kena lockdown, kita kena lockdown. Kita terpaksa lah. I think there is no halfway. The best is the government be firm. Bagi 100% lockdown, maybe go by state. Kalau rasa polis tak ramai sangat, the people they are well controlled dan tak payah lockdown ke polis, tak apa. Tapi mesti Selangor, Johor Bahru, Kelantan, Terengganu, number is too big. And the healthcare system is not the number. The healthcare system doesn't have capacity anymore. I think this is the most important thing. Tapi jika peniaga kecil, penjaja, peniaga pasar malam dan sebagainya, mereka tidak dibenarkan beroperasi seperti mana restoran ataupun pasar raya,
Jikalau semua benefits itu diberikan, moratorium, subsidi dan sebagainya, ramai antara mereka yang mengatakan bahawa dengan penerimaan semua itu mereka bersyukur, tapi masih lagi belum cukup, malah tidak dekat pun dengan pendapatan yang mereka sering kumpul daripada berniaga. Saya setuju, Luqman. Tak cukup. Tetapi sekarang ni ramai yang meninggal. The capacity is not there. Kita berfikir pasal tak cukup. Tapi ini bukan cerita tak cukup. Ini cerita ni kalau esok, we hope kita tak dapat COVID. Kalau dapat, panggil ambulans tak boleh mari ambil pasal tak cukup ambulans, nak masuk hospital kata tak cukup katil, kena masuk ICU, tak ada ventilator. Lepas tu macam mana kalau itu adik kita, abang kita ke mak bapak kita? Macam mana? So apa option yang kita ada? Sebetulnya kita tak ada option. Saya sebagai seorang peniaga memang tak setuju nak lockdown. Peniaga mana in the right mind, walaupun peniaga kecil atau peniaga besar, akan setuju. Ramai kawan-kawan saya, bila saya buat pengumuman, saya rasa kita kena lockdown, ramai kawan-kawan saya dalam industri tak setuju. Pasal akan betul menjejaskan perniagaan mereka. Tapi I think, as leaders, we must make that hard decision so that the government, we support the government and the government can go on with that hard decision. And that decision has to be made tomorrow. I hope esok MKN will make the right decision. Let's lock down, but please, with a proper financial aid package untuk semua orang. Peniaga kecil, peniaga sederhana, kita bagi. Baik kita bagi kali ini, daripada kita tak bagi, semua orang nyawa-nyawa ikan. Tak lama lagi pun akan mati juga. Baik, terima kasih Dato' Amir Ali Mahidin. Pengarah urusan Mahidin Mohamad Holdings berhad maaf atas kualiti audio dan juga video yang kurang memuaskan itu. Cabaran teknikal sedikit kami hadapi. Sememangnya apa yang tidak boleh dinafikan adalah yang paling penting adalah nyawa dan kesihatan. Dan kadang-kadang setengah pengorbanan perlu kita lakukan walaupun mungkin lebih sukar, lebih senang untuk kita katakan daripada kita lakukan, ia perlu dilakukan. Kerana nyawa dan kesihatan adalah yang paling penting. Dan kita harap segala yang polisi yang diamalkan ini ataupun diperkenalkan akan cuba sebaik mungkin untuk mencari keseimbangan. Walaupun mungkin ada golongan yang sedikit terkesan pendapatan mereka atau hilang pendapatan, ianya untuk tujuan yang baik, iaitu untuk menyelamatkan nyawa anda, saya, semua dan orang-orang yang kita sayangi. Itu kita perlu ingat. Cerita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.